tak lama lagi mesti kerajaan akan mula nampak betapa pentingnya buat apa-apa, cuba bekerjasama dengan rakyat. Sekiranya benda ni jadi parti politik, tinggal. Bagi saya 100,000, 1 juta tu amount yang kecil sebenarnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam episod terbaru On The Way bersama-sama saya Haizir Osman. Saya hari ini ada satu misi yang sangat penting yang ingin saya laksanakan dalam pemanduan kita pada hari ini, iaitu saya akan menemubual seorang yang membawa misi yang ada kepentingannya dengan rakyat. Nak tahu siapa tetamu jemputan kita pada hari ini? Saya memperkenalkan di sebelah saya pengasas dan founder Misi Rakyat, Encik Ahmad Faiz. Untuk permulaan ni, boleh Tuan ceritakan sedikit latar belakang Tuan sikit? Saya lahir Perlis. Jadi lahir-lahir je terus pindah ke Langkawi. Okey. Jadi sepanjang saya membesar memang sepenuhnya di Langkawi lah, 26 tahun. Saya punya background akademik cuma SPM sahaja. Dan kalau dari segi sekolah, saya bermula dengan sekolah Cina. Tadika Cina, sekolah Cina, sekolah rendah Cina. Tapi sekolah rendah Cina pun separuh je sampai darjah 4. Sebab apa? Sebab saya tak dapat nak fokus. Sebab bahasa Cina kan, belajar Mandarin apa semua, apa-apa kerja sekolah semua dalam Mandarin, kena menulis apa semua. Tapi waktu tu pun saya dah jarang pergi sekolah sejak sekolah rendah tu. Sebab daripada kecil kita orang ni, adik-beradik saya ada 18. Jadi kita adik-beradik ni, abah saya ajar kita dengan chess, permainan catur. Jadi kenapa abah saya pilih chess ni? Sebab dia membentuk fikiran. Dia buatkan kita dapat fokus dalam apa jua keadaan. So start daripada sekolah Cina tu memang saya jarang pergi sekolah lah sebenarnya. Sebab apa? Kita banyak pergi pertandingan sampailah kita punya nama ni dikenali lah waktu tu sebagai Family Chess University. Kita adik-beradik pun banyak wakil Malaysia. Jadi kita main ke pertandingan luar apa semua. So kalau nak dibandingkan dengan adik-beradik saya, ramai yang okey lah pelajaran. Saya seorang je yang tak okey. UPSR pun teruk juga. Macam guru-guru ni, diorang pun persoalkan juga, Faiz, kau ni main chess, sepatutnya kau ni bijak, tapi akademik semua kau tak skor. Sampailah ada satu masa tu, waktu tu saya form 4, cikgu saya, dia sangat-sangat marah lah waktu tu. Pada hari tu dia marah gila-gila, dia rotan saya, memang pedih gila lah. Yang pedih tu bukan dekat tangan, pedih tu dekat mulut dia. Mulut dia cakap macam-macam. Dia kata, Faiz, hang ni bodoh, hang ni pa. Yang dalam sekolah ni hang yang paling teruk lah apa semua. Saya kena sakan lah waktu tu. So memang pedih. Jadi pedih tu sampai ke dalam. So apa yang berlaku selepas tu, saya terus jadi pendiam. Habis. Saya kalau ikutkan, saya yang paling gila dalam kelas tu. Tiba-tiba saya diam. Bila saya diam, kawan-kawan pun dah tahu, Faiz dah diam ni memang pelik lah. Jadi saya diam tu bukan sebab apa. Saya diam tu sebab saya belajar matematik. Start daripada situ saya belajar matematik. Dalam batch sekolah saya ni tak ada subjek lain, buku matematik je. Jadi belajar BM, saya buka buku matematik. Belajar BI, buku matematik. Semua buku matematik. Saya, orang pergi berehat makan, saya masuk bilik kaunseling, saya buka buku matematik. Jadi sepanjang saya sejak tu memang matematik, balik rumah matematik. Jadi waktu tu even saya mengira laju lah, macam kalkulator lah waktu tu. Jadi saya skor, saya punya result untuk matematik semua A. Jadi cikgu terkejut lah sebab benda tu berlaku. Sebab tak pernah saya skor apa-apa tiba-tiba skor matematik A. Jadi itu the moment lah yang saya pun baru tahu rupanya saya boleh belajar. Okey Tuan, macam mana timbul keinginan untuk menubuhkan misi rakyat ni untuk membantu masyarakat? Jadi pada asalnya bermula tu hanya dengan nama sahaja, hanya dengan bersuara. Sebab waktu tu PKP kan. Jadi bila PKP ramai orang susah, ramai orang kena buang kerja, ramai kena gulung tikar, ramai orang kena halau daripada rumah sewa.
Lepas tu ramai kelaparan, anak-anak tak makan dan sebagainya. So benda tu berlaku ketika saya duk tengah rancak buat bisnes. Saya ada bisnes brand baju waktu tu. Jadi bila saya dapat tahu semakin banyak berita-berita macam ni masuk dalam kepala saya, masuk dalam hati saya, so saya tak boleh fokus tau. Sebab kepala saya sentiasa fikir jawapan, fikirkan solusi. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau saya yang kena? Jadi saya sentiasa letakkan situasi macam tu. So benda ni buatkan saya semakin berfikir sampai saya dah tak fokus dah bisnes sendiri. Saya punya cara gerak kerja waktu tu, misi rakyat ni, hanya buat live lah. Buat live, so bersuara, cadangkan kepada kerajaan apa yang rakyat boleh bantu. Bukan kita suarakan kerajaan buat semua benda. Tak, kita suarakan sesuatu yang rakyat boleh buat sama-sama. Waktu tu kan PKP, so rakyat pun nak juga buat sesuatu supaya selesaikan masalah rakyat. Bukan kita harap kerajaan je, kita pun boleh buat sesuatu. So ajaklah kerjasama rakyat bersama-sama. Itu je yang kita bersuara waktu tu. Jadi waktu tu ramai orang bersama dengan saya. Jadi kita buat grup Telegram dan sebagainya. So kita buat satu gerakan di media sosial lah untuk bersuara. Jadi benda ni semakin besar, suara-suara ni semakin besar, dan kita pun dah rangkakan satu plan kerjasama yang rakyat boleh buat bersama-sama dengan kerajaan. Tapi waktu tu kita tak dapat macam apa-apa respon lah. Kita just bersuara je lah. Sampailah satu masa tu saya ditahan, lock up. So that moment lah bermula satu fasa baru. Masih rakyat ataupun Cik Faiz ni tak nak ke masuk politik? Sebab kalau masuk politik mesti saya akan sokong Cik Faiz lah sebagai wakil rakyat ataupun sebagai YB. Saya tak nampak kenapa kena join politik baru nak buat benda ni. Sedangkan apa yang kita buat ni lebih laju, lebih pantas daripada mana-mana kedudukan atasan. Sebab bila duduk di atas, kita akan lalui banyak birokrasi, banyak proses yang akhirnya akan jadi macam sekarang ni. So yang hujung-hujung ni akan terlepas pandang. Tapi kenapa kita boleh buat benda ni cepat? Kita tak terikat dengan mana-mana. Kita berdiri sendiri. Sebab itulah nama dia misi rakyat. Jadi walaupun orang kata ni patut join politik, ni satu hari nanti mesti jadi parti politik. Jadi saya pesan dekat semua siap-siap, sekiranya benda ni jadi parti politik, tinggal. Jangan join. Kalau tidak, sama je. Kita akan berpecah belah balik. Jadi sebab tu saya bagi tahu kat semua, walaupun kita ni berbeza, orang ni sokong sana, sokong sini, tapi hakikatnya hang tetap rakyat. Pusing ke mana, hang tetap rakyat. Last sekali hang juga yang nak minta tu, minta ni, komplain sana, komplain sini. So sampai bila benda ni? Kalau masing-masing duk harapkan misi rakyat jadi parti politik, suruh bertanding tahun nanti, so kita akan jadi benda yang sama juga. Selama ni rakyat bersendirian, tak boleh nak bersuara, tak ada kuasa nak ubah apa-apa. So ini kuasa dia, ini suara dia. So kita kena jaga benda ni sama-sama. Jangan libatkan sesiapa pun. Walaupun nak duduk belakang ke, jangan. Dalam salah satu posting TikTok, Tuan ada cakap tentang kerajaan rakyat. Itu macam ada konotasi politik sikit tu. Tapi boleh Tuan terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerajaan rakyat tu? Bila sebut kerajaan rakyat ni, dia macam bunyi politik juga kan. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, apa yang kita buat ni dia macam permainan catur. Jadi permainan catur ni dia melibatkan kerajaan putih, kerajaan hitam. Jadi kenapa saya sebut kerajaan, dia sebenarnya seumpama macam kerajaan. Apa yang kita buat ni dia ada pentadbiran. Sebab dia bukan hanya nama misi rakyat ataupun hanya sistem di sini. So sistem misi rakyat yang kita bangunkan ni, kita ada beribu-ribu admin yang gerakkan sistem ni dalam kawasan masing-masing. Beribu-ribu seluruh tanah air, daripada hujung Perlis sampai hujung Sabah. Jadi bila kita ada tim yang ramai ni, masing-masing mentadbir kawasan. Dia orang bangunkan ekonomi, dia orang bangunkan kebajikan, dia orang bangunkan macam-macam. So kita dah jadi macam satu pentadbiran. Tapi pentadbiran yang versi rakyat lah.
Even selepas ni kita akan bangunkan banyak benda-benda baru macam ladang, macam penternakan, perikanan. So sumber ekonomi, production, semua kita bangunkan cara rakyat. Sebab kita nak selesaikan masalah macam kemiskinan, masalah pekerjaan, masalah dalam ekonomi lah. So cara dia dengan bangunkan kekuatan ni. So sebab tu dia punya gambaran tu nampak macam kerajaan rakyat. Setiap misi yang kita buat, saya suka mengajak rakyat untuk sertai misi. Selesaikan satu masalah, semua orang rasa gembira. Walaupun dia sumbang RM1, tapi RM1 itulah yang jadi RM100,000, jadi RM500,000, jadi RM1,000,000. Jadi semua rasa happy tau. Dulu bila orang nak menyumbang, orang rasa RM1 ni tak ada makna sumbang RM1 ni. Tapi bila dia tengok duit dia sendiri, nampak RM1. Ramai orang sumbang RM1 apa semua. So jadi RM1,000,000, jadi apa semua. So satu persatu misi selesai. So tujuan misi-misi ni adalah untuk membina balik trust antara rakyat, membina kesatuan, membuatkan semua orang saling sepakat nak selesaikan apa-apa. Kita sepakat, masalah boleh selesai. Kalau kita berpecah belah, tak ada apa boleh selesai. Jadi masalah-masalah yang kita selesaikan, misi-misi yang kita buat ni, semuanya kecil-kecil baru. Kita baru selesaikan rawatan, pembedahan, RM100,000, itu ini. Bagi saya RM100,000, RM1,000,000 tu amount yang kecil sebenarnya. Kita baru selesaikan masalah-masalah yang kecil. So benda ni slowly dia mendidik rakyat untuk ada jati diri, untuk saling menolong, saling bekerjasama, saling membina amanah, trust. Jadi kita mendidik sebenarnya dari satu misi ke satu misi. Jadi bila komuniti ni semakin besar, rakyat semakin ramai, saya rasa dekat Sabah tu hampir semua orang dekat Sabah dah tahu tentang misi rakyat. Saya pergi mana-mana semua orang kenal. Jadi komuniti ni akan semakin membesar. Bila semakin besar, kita boleh selesaikan banyak isu yang lebih besar, misi-misi yang lebih besar. Kita boleh selesaikan masalah kemiskinan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apa sahaja masalah, semua kita boleh selesaikan. Itu adalah misi-misi yang lebih besar. Jadi orang ramai ada yang kata yang besar-besar tu jangan masuk campur lah, itu kerajaan, itu. Tak, kita buat. Kalau kita terpaksa menunggu lama, why not kita cuba selesaikan sama-sama dengan kerajaan? Tak lama lagi, mesti kerajaan akan mula nampak betapa pentingnya buat apa-apa, cuba bekerjasama dengan rakyat. Jangan lagi dah buat apa-apa, hanya kerajaan yang buat semua benda. Jadi rakyat ni dia macam kita minta dapat, minta dapat. Kalau tak dapat, kita pula menekan bersuara negatif, berpecah belah. Itu yang sedang berlaku hari ni. Jadi apa yang kita buat ni, misi rakyat ni, satu hari nanti dia akan mula kita dah tak bersuara tau, kita tak minta apa-apa pada kerajaan, tapi kerajaan akan mula nampak tentang misi rakyat, dan lepas ni apa-apa dia akan boleh berbincang bersama dengan rakyat apa yang sepatutnya dan apa yang tak sepatutnya. Sebab kita ni, rakyat ni banyak idea tau. Siapa kata idea mesti datang daripada kerajaan? Orang yang dekat atas memanglah dia orang dah duduk position untuk berfikir, untuk bertugas, bekerja. Tapi idea ni bersepah-sepah. Rakyat ni banyak gila idea untuk selesaikan masalah rakyat tu sendiri. Jadi cara untuk selesaikan hal negara satu hari nanti, misi rakyat boleh terlibat. Cara dia dengan bina kekuatan ni, komuniti ni semakin ramai, kesatuan ni semakin ramai, so misi kita lebih besar. Bukan lagi soal kampung, soal daerah, soal negeri, tapi soal negara pula nanti. Dan saya punya sasaran, selepas selesai dekat Malaysia ni, baru kita pergi global untuk selesaikan yang seterusnya. Sebab bagi saya rakyat ni, di mana-mana pun rakyat. Kenapa pilih nama bangsa bertauhid? Saya percaya bangsa Melayu yang dulu adalah bangsa yang bertauhid. Itulah kita punya asal usul jati diri ni. Kelembutan kita, sopan, bahasa kita halus, tinggi, semuanya datang daripada tauhid tu. Itu adalah jati diri orang Melayu dulu. Jadi bila abah saya didik kita orang dengan jati diri macam ni, so saya percaya benda yang sama juga perlu dididik kepada rakyat.
perlu dikembalikan balik. Sebab tu misi-misi yang kita buat tu itu adalah untuk mencetuskan balik jati diri rakyat tentang apa yang patut kita keluarkan daripada diri masing-masing, kebaikan tu. Baru kita akan jadi satu komuniti yang tidak lagi runtuh disebabkan berbeza politik, berbeza kefahaman, berbeza macam-macam. Sebab kita dipecah belahkan macam tu. So cara dia kuatkan balik jati diri. Jadi sebab tu komuniti kita makin besar. Dan komuniti kita ni bukan orang Melayu je. Ada Chinese, ada Indian dan juga ada macam-macam kaum. Tambah-tambah di Sabah, Sarawak macam-macam kaum. Semua bersama-sama dengan misi. Sebab kita tidak membawa apa-apa macam imej keagamaan ke tak. Kita membawa jati diri tu balik. Dan jati diri ni ada pada semua manusia. Tak kiralah bangsa apa pun, agama apa pun, ada pada setiap manusia. Jadi benda tu kena dijentik balik untuk dikeluarkan. Kita dah dengar banyak perkongsian daripada saudara Faiz, pengasas Misi Rakyat. Banyak yang kita belajar daripada sesi perkongsian pada hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Haizir Osman. Ini adalah On The Way. Jom. Thank you.